Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada adik-adik dan juga penonton yang sedang menonton rancangan program Minda Juara. Okey, hari ini adik-adik bersama saya, Rohana binti Yusof, Pegawai Psikologi Sukan daripada Institut Sukan Negara. Okey, untuk hari ini adik-adik, saya akan membincangkan dan berkongsi dengan adik-adik satu topik yang menarik, iaitu pembentukan minda juara. Siapa nak jadi juara kat sini? Semua orang nak jadi juara kan? Saya pun nak jadi juara. Tapi persoalannya, bagaimana kita nak jadi juara? So, kita perlu tahu cara untuk menjadi seorang juara supaya kita dapat mencapai impian dan matlamat kita untuk menjadi seorang juara. Okey adik-adik, sebelum kita masuk topik yang lagi terperinci dan detail, akak nak adik faham dulu apa itu minda juara. Minda, satu maksud yang berbeza. Juara dan satu maksud yang berbeza. Minda memberi maksud di mana keupayaan seseorang berfikir. Sejauh mana kita boleh berfikir, itu adalah minda. Juara iaitu mempamerkan keunggulan dan kejayaan seseorang individu di mana beliau mencapai impian dan matlamat beliau. Sama ada dari segi pelajaran, mungkin dari segi pelajaran kita dapat capai keputusan yang cemerlang. Itu menunjukkan kita dah menjadi seorang juara. Dalam sukan, mungkin kita telah mencapai gold medal ataupun mencapai target kita yang kita impikan selama tu. Itu menunjukkan sebagai seorang juara. Juara juga bukan sekadar dari segi pelajaran ataupun dari segi sukan. Maybe dari segi kita sebagai seorang anak. Jika kita ingin menjadi seorang juara kepada family kita atau keluarga kita, kita mungkin dapat buat sesuatu yang boleh membanggakan mak dan ayah kita. Okey adik-adik, untuk seterusnya akak nak adik-adik tengok satu video. Yang mana video ini mungkin boleh memberi satu pengajaran kepada adik-adik dan boleh membantu adik-adik untuk adik terus bercita-cita menjadi seorang juara. Hai, Assalamualaikum. Saya Abdul Latif Romli. Saya atlet Paralimpik negara daripada olahraga atletik. Saya pemenang 2 pingat emas untuk berjaya dalam bidang sukan. Ada 5 perkara. First, kita kena ada matlamat diri sendiri, dan kedua ada disiplin, dan ketiga dengar cakap ibu bapa. Keempat, kena ada semangat juang yang tinggi lah, walaupun kita kalah ataupun kita injury ke apa, kita kena ada semangat juang yang tinggi untuk kita bangkit dan lebih nak berjaya lagi, kena ada semangat juang yang tinggi lah. Itu yang kelima, kena ada fokus dan minat dalam bidang sukan yang kita ceburi. Okey adik-adik, adik-adik dah nampak tak video tadi? Siapa abang dalam video tersebut? Saya rasa mesti adik-adik di luar sana kenal. Kalau adik-adik mengikuti sukan, industri sukan negara kita. Di mana dalam video tersebut iaitu Abdul Latif Romli. Dia merupakan pemegang pingat emas 2 kali turut-turut di Paralimpik Rio pada tahun 2016 dan juga Paralimpik Tokyo yang baru sahaja habis baru-baru ini. Okey, beliau telah memberi satu tips yang pada saya amat-amat berharga kepada adik-adik supaya adik-adik di luar sana boleh mengikuti apa yang telah beliau lakukan sehingga beliau boleh menjadi juara sampai ke tahap ini. Okey adik-adik, kita berehat seketika dan selepas ni akak akan kupas dengan lagi detail berkenaan tips yang telah diberikan oleh Abang Abdul Latif Romli kita.
KPM. Didik TV KPM. Kita kembali kepada tips yang akak nak bincangkan bersama adik-adik tadi. 5 tips yang diberikan oleh Abang Latif Romli kita di mana dia mengamalkan tips tersebut untuk menjadi seorang juara. Okey adik-adik, pertama, apa yang adik dengar tadi? Okey, pertama iaitu minat. Okey adik-adik, kenapa pentingnya minat dalam membantu kita untuk menjadi seorang juara? Sebab tanpa minat, ke mana kita boleh pergi? Okey, kita kena letakkan minat terlebih dahulu terhadap apa yang kita nak lakukan. Contohnya, kalau katalah dalam pelajaran, adik tak minat subjek matematik. Adakah adik akan ingat formula yang diajar oleh guru? Mungkin adik akan ingat tapi mengalami kesukaran. Mungkin mengalami tempoh yang panjang, lama untuk adik dapat ingat formula tersebut. Sama juga dalam sukan. Bila dalam sukan, kalau adik minat, contoh adik minat sukan olahraga, coach bagi tahu, okey tips, teknik dan taktik yang awak patut lakukan, mungkin awak cepat tangkap. Tapi kalau awak tak minat, mungkin awak rasa ia satu benda yang susah. So bila awak rasa benda itu susah, dia akan menyebabkan awak cepat tertekan, dia akan menyebabkan awak jadi malas. Jadi apa yang patut adik tahu dekat sini, adik kena tanam minat adik terhadap apa yang adik nak buat dulu. So, adik kena cari sukan apa yang saya minat ni. Kalau mak kata, okey, awak masuk sukan olahraga lah, tapi saya tak minat, adik sepatutnya kena cakap dengan mak. Mak, saya rasa saya tak minat sukan olahraga. Saya rasa saya minat sukan badminton. Okey, adik cuba masuk sukan badminton dan dapatkan kebenaran daripada mak ayah. Tapi dalam masa yang sama, adik-adik kena tunjuklah bukti kepada mereka yang adik-adik boleh berjaya. Berjaya ni mungkin memakan tempoh masa yang lama. Mungkin akan ada setengah orang akan memakan tempoh dalam masa 3 tahun, 4 tahun. Tapi adik itu adalah normal. Untuk berjaya bukan hari ni kita buat, hari ni kita boleh. No. Adik-adik kena melalui step by step. Yang penting, letakkan minat terlebih dahulu. Okey, yang kedua, tips yang kedua iaitu adanya matlamat. Kenapa perlu ada matlamat? Saya rasa tak perlulah ada matlamat, saya boleh buat je. No adik, adik kena ada matlamat. Kalau adik makan nasi, sebab apa Mesti sebab adik nak kenyang. Tu adik dah nampak dah. Matlamat adik nak kenyang. So apa strategi, apa teknik, apa kaedah yang adik perlu lakukan untuk adik kenyang? So adik kena makan nasi, kena makan benda yang kenyang, kena makan coklat ke apalah benda yang boleh mengenyangkan adik. Jadi sama juga dalam sukan. Bila adik ada matlamat, okey saya rasa saya nak berjaya seperti Abang Latif Romli tadi. So apa patut adik buat? So adik kena letak matlamat adik. Matlamat adik biar adik sendiri yang letak. Jangan diletak oleh orang lain. Selalunya, bukan saya nak katalah ibu bapa di luar sana pun kena tengok juga. Sepatutnya kita kena tanya anak kita, okey adik ni nak sukan apa? Adik nak apa? Sejauh mana adik rasa adik boleh main sukan ni? Okey, bila adanya komunikasi antara ibu dan anak ataupun parent dengan anak, dia akan memudahkan seseorang anak itu, adik-adik untuk berjaya. So, matlamat adik-adik tu biar adik sendiri yang letak. Bukan diletak oleh orang sekeliling adik-adik. Sebab, kalau orang lain yang letak matlamat pada adik, kalau adik tak capai, adik akan rasa stres. Adik akan rasa macam, tak nak main dah sukan ni. Ya, sebab kenapa? Orang lain tak tahu kemampuan kita. Jadi, adik letak matlamat adik. Oh, saya ni nak main sukan olahraga. Okay, first step saya nak main peringkat sekolah dulu. Saya nak pastikan dekat sekolah saya dapat nombor 1. Adik dah nampak dah? Adik letak spesifik dah tu. Adik nak dekat sekolah. So, adik nak dapat nombor 1. Okay, matlamat kita biarlah spesifik, jelas dan mudah dicapai. Okey. Yang ketiga, disiplin. Okey, setiap orang perlu ada disiplin diri. Bukan hanya untuk adik-adik, untuk akak atau untuk orang di luar sana perlu ada disiplin. Untuk orang yang belajar, untuk seorang atlet, untuk orang yang berkejaya, mesti ada disiplin. Kenapa saya kata mesti ada disiplin? Disiplin menunjukkan
siapa individu tu. Disiplin juga menunjukkan betapa bagusnya seseorang individu tu. Pertama, iaitu masa. Di mana seseorang perlu menghargai masa. Pepatah mengatakan, masa itu emas. Kenapa masa itu emas? Sebab kita tak boleh nak kejar dah masa. Kalau masa tu dah terlepas, kita tak boleh nak undur dah adik-adik. So, apa yang adik-adik patut buat? Hargai masa yang ada. So, kalau adik rasa macam okey, sekarang ni saya baru umur 13 tahun atau 14 tahun, adik muda lagi. So, adik hargai masa yang ada tu dengan melakukan training yang baik, dengan rajin berusaha supaya adik boleh menjadi seorang juara seperti abang-abang kita dan juga seperti Abang Latif kita tadi. Kenapa adik-adik? Kalau bila adik fikirkan balik dan bila adik tengok balik, Abang Latif pun bukan dia menjadi juara terus. Dia pun dari peringkat bawah. So dari peringkat sekolah, lama-lama ke peringkat negeri dan sekarang berada di peringkat antarabangsa. Jadi adik-adik pun kena hargai masa. Okey, yang kedua iaitu patuh pada peraturan. Kenapa saya kata patuh pada peraturan? Bila awak patuh pada peraturan, dia mendisiplinkan diri awak. Contoh, kalau awak pergi sekolah, adakah awak pergi sekolah kalau cikgu kata masuk pukul 8, awak masuk pukul 9? Boleh ke macam tu? Bila awak masuk lambat, macam mana? Awak dah rugi satu subjek. So, siapa yang rugi? So, awak yang rugi. So, macam tu ke menjadi seorang juara? Tidak adik-adik. Untuk menjadi seorang juara, dia kena patuh pada arahan. So kalau orang kata, okey, you kena jaga kebersihan. So kita kena jaga kebersihan. Orang kata kita kena datang sekolah awal. Kita kena datang sekolah awal. Sama juga dalam sukan. Jurulatih kata, okey, hari ni kita training pukul 9. Adik pergi training pukul 10 ke? Tak boleh. Adik kena turun lebih awal daripada pukul 9. Sebab kenapa? Sebab adik kena stretching terlebih dahulu sebelum start latihan. Jadi adik kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh jurulatih. Sebab dalam sukan ni, apa yang akak nampak lah adik-adik, bila akak terlibat dalam sukan ni selama hampir 12 tahun, akak nampak atlet-atlet yang berjaya ni, diorang patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh jurulatih dan pihak-pihak tertentu. Di mana bila diorang patuh pada peraturan, diorang akan mendisiplinkan diri diorang dan diorang boleh mencapai sesuatu kejayaan tu dalam tempoh yang tak terlalu lama. Yang ketiga iaitu menghormati ibu bapa, guru dan juga jurulatih. Kenapa saya letak guru dan jurulatih? Okey adik-adik, guru dan jurulatih mereka lah yang memberikan ilmu kepada kita. Kalau kita tak hormat dia, adik-adik rasa ilmu yang kita dapat tu berkat tak? Mungkin berkat, tapi untuk kita nak berjaya tu mungkin susah. Sebab kita tak dapat keredaan daripada mereka. Sebab itulah selalunya saya sarankan kepada atlet-atlet saya, sebelum awak nak pergi kejohanan, minta berkat daripada jurulatih. Dan juga minta maaf jika ada awak buat silap dan salah sepanjang awak mendapat ilmu daripada mereka. Supaya awak mendapat keberkatan semasa pertandingan. Sama juga dengan belajar kan. Saya rasa adik-adik pun mesti melalui proses ni. Contoh bila dekat nak peperiksaan, mesti dekat sekolah ada buat perjumpaan antara guru dengan pelajar supaya adik-adik pelajar minta maaf dengan guru dan minta keberkatan daripada mereka sebelum menghadapi peperiksaan. Okey adik-adik. So, yang ketiga, ibu bapa. Kenapa saya kata ibu bapa? Kita perlu menghormati ibu bapa. Sebab ibu bapa merupakan orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Ibu bapa, doa adik-adik kena ingat ya, doa ibu bapa adalah paling berkat. Di mana di sebalik kejayaan kita adalah disebabkan oleh doa ibu bapa. Kita kena hormat pada mereka walaupun kita rasa kita ada tak puas hati dengan mereka, tapi adik-adik kena ingat, tanpa mereka siapalah kita sekarang. Okey adik-adik, so kita masuk tips yang keempat iaitu fokus. Okey, fokus adalah satu tips untuk menjadi seorang juara di mana kita kena fokus dengan apa yang kita buat. So, dalam macam mana kita nak fokus? So, apa yang patut kita buat? Kita kena fikir benda yang kita boleh kawal.
Kalau benda yang kita tak boleh nak kawal, contohnya persekitaran orang lain, so benda tu kita tak boleh nak kontrol orang. Takkanlah adik cakap, puan jangan buat saya macam ni, cikgu jangan buat saya macam ni. Adik tak boleh kontrol dia. So apa yang patut adik buat, adik tahu kenapa aku boleh jadi macam ni, kenapa aku boleh terganggu. So benda tu adik kena cari solution supaya dia tidak mempengaruhi diri adik. Dalam masa yang sama, contoh adik tengok akak bagi contoh pada adik-adik sukan archery, memanah. Okey, dalam sukan memanah kita banyak gangguan tahu adik-adik. Gangguan daripada segi persekitaran, gangguan dari segi cuaca, dari segi opponent, maksudnya pihak lawan. So, macam mana adik nak stay fokus? Adik kena ingat keyword. Keyword adik-adik, okey, saya nak shoot 9, saya nak shoot 10, saya nak shoot target kuning. Fokus kepada poin yang awak dah setkan dalam diri awak. Okey, adik-adik, kita akan berjumpa untuk segmen seterusnya dengan satu lagi tips yang terakhir yang akan share dengan adik-adik sebelum kita tamat episod kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, bertemu kita kembali dengan satu lagi tips yang akan share dengan adik-adik untuk menjadi seorang juara, iaitu the last is adalah semangat juang yang tinggi. Semangat juang yang tinggi ni merupakan salah satu faktor yang boleh menjadikan seorang itu seorang juara. Di mana untuk menjadi juara ni bukan senang adik. Kita melalui proses daripada step by step, iaitu daripada bawah sampailah kita boleh jadi seorang juara. Tapi untuk menjadi juara juga kita akan melalui banyak cabaran dan dugaan. Cabaran dan dugaan itulah yang boleh mengajar kita untuk menjadi seorang juara. Jadi adik-adik kena letakkan semangat juang yang tinggi dalam diri adik-adik tanpa berputus asa. Walaupun adik kalah satu pertandingan, ambillah kekalahan itu sebagai satu cabaran untuk adik-adik terus maju ke depan. Maksudnya kita belajar. Kita jangan jadikan kekalahan satu orang kata punca yang menyebabkan kita tak nak maju ke depan. Kita sepatutnya berfikiran positif. Ambilkan kekalahan sebagai satu sumber untuk kita berjaya. Okey adik-adik, 5 tips akak telah bincangkan bersama adik-adik dan sekarang akak nak bagi tahu extra tips. Maksudnya tips tambahan kepada adik-adik berkaitan perkataan berjaya. Di sebalik perkataan berjaya tu memberi maksud yang lagi bermakna pada adik-adik. Contoh okey adik, B menandakan berani. Kita perlu berani dalam setiap apa yang kita buat. E iaitu elakkan bersikap ego. Yang ni penting. Selalunya bila kita dah berjaya, kita dah bagus, kita ego. Jangan macam tu adik-adik. Adik-adik kena buang sikap ego, sentiasa belajar untuk terus maju dan terus maju ke depan. Okey, R, rajin berusaha. Kita jangan anggap bila kita dah bagus, kita dah tak nak berusaha dah. Kita kena berusaha. J, jangan cepat putus asa. A, sentiasa analisis diri kita. Y, yakin dengan diri kita. Dan A, iaitu amalkan kehidupan gaya hidup yang sihat. Iaitu adik kena jaga pemakanan, jaga cukup rehat. Bila kita dapat rehat yang cukup, kita akan sentiasa fresh, kita akan sentiasa orang kata tak lemah lah. Jadi macam kita tak meletakkan diri kita dalam keadaan lemau. Okey, adik ambil tips yang akak bagi daripada perkataan berjaya itu, applykan dalam diri adik-adik. Ingat setiap hari supaya ia menjadi satu rutin kepada adik-adik setiap apa yang adik nak buat untuk menjadi seorang juara.
Okey adik-adik, maka berakhirlah perkongsian kita pada hari ini dan akak harap adik-adik dapat sedikit sebanyak ilmu tambahan untuk membantu adik-adik menjadi seorang juara dalam hidup adik-adik. Adik-adik kena ingat, juara bukan sekadar dari segi fizikal. Juara mesti kuat dari segi mental. Dan saya berharap adik-adik dapat sedikit sebanyak daripada ilmu yang saya kongsi dengan adik-adik. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi.